Ustaz. Terima kasih kepada penonton yang tidak ke mana-mana. Kita masih lagi membicarakan mengenai hadiah hidayah. Baginda sallallahu alaihi wasallam membawa hadiah yang besar kepada kita. Tidak ada Rasulullah, tidak ada hidayah ini. Tidak ada Rasulullah, tidak tahu ke mana tak kita. Nascaya orang yang menolak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan, "Aqul hasbi Allah, cukuplah aku dengan Allah Taala." Dalam keadaan sedihnya Nabi, apabila hidayah yang besar yang Nabi ingin menyelamatkan kita, kita menolaknya. Ataupun orang yang sudah beriman, kita mensisirkan. Nabi SAW hari ini sudah tidak bersama lagi kita. Tetapi sebenarnya hadiahnya masih lagi bersama dengan kita. Maka bila kita ada hadiah jangan lupa kepada empunya hadiah. Bila kita beriman kepada Allah, jangan lupa baginda Rasulullah SAW. Tidak penonton, pada pagi ini saya ingin membawa penonton bagaimana para sahabat mereka bersama dengan baginda Rasulullah SAW ketika turunnya ayat Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum al-Islam madinah. Pada hari ini Allah Ta'ala telah sempurnakan bagi kamu agama kamu. Allah Ta'ala telah sempurnakan bagi kamu nikmat Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala rada kepada kamu Islam sebagai agama. Apabila sahaja sahabat mendengar ayat ini, maka gembira sahabat kerana merasakan bahawa Allah Ta'ala telah rada kepada Islam yang mereka anuti dan nikmat telah sempurna. Tetapi ada seorang sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq duduk di dalam rumah menangis kerana Sayyidina Abu Bakar memahami bahawa Rasulullah SAW akan meninggalkannya. Maka sesungguhnya Nabi SAW ketika mana Rasulullah mengatakan bahawa di akhir-akhir Rasulullah berjumpa dengan sahabat, Rasulullah mengatakan, sesiapa yang kasih kepada aku, maka dia akan bersama dengan aku di dalam syurga. Maka fahamlah sahabat bahawa sesungguhnya Nabi SAW akan bersama, akan meninggalkannya. Tidak penonton, kita tunggu panggilan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz berapa yang bolehkan saya umumnya satu wajib yang daripada bekas paham Saya nak tanya sikit Ustaz Pagi ini, mengenai hidayah ini, hadiah ini. Hidayah ini sangat mahal Ustaz Tapi aku yang ada segelintir dalam masyarakat kita Ustaz mereka mendapat pendidikan agama ini ataupun ilmu akhirat ini Ustaz sebagai dan nombor 2 Ustaz. Nombor 1 ialah pendidikan dunia ini untuk kehidupan di dunia ini. Pendidikan contohnya pakar-pakar perubatan, pakar undang-undang dan sebagainya Ustaz Bagaimana pandangan Ustaz? Saya minta kepada saya Ustaz Bagaimana pandangan Ustaz mengenai perkara ini Ustaz? Apabila di nombor 1 pendidikan di dunia ini dan nombor 2 ialah pendidikan akhirat, betul-betul tentu nombor 2 ini tidak begitu diutamakan Ustaz Jadi apabila tidak diutamakan, nanti segelintir anak remaja kita tak boleh membaca Quran Ustaz. Dan juga tak, yang paling parah lagi apabila sengaja meninggalkan solat Ustaz. Bagaimana hidayah dapat kepada anak-anak kita ini Ustaz? Saya minta pandangan Ustaz pada pagi ini Semoga semua penonton-penonton di TV9 supaya Ustaz dapat beri pandangan mengenai perkara ini Ustaz Ini bukan perkara main-main Ustaz Itu saja untuk Ustaz pagi ini. Terima kasih banyak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada saudara Umar daripada Pekan yang membicarakan mengenai hidayah Allah Ta'ala ini. Maka kita hari ini kena faham bahawa firman Allah Ta'ala, walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat ini lebih utama daripada dunia. Jadi saya menyuruh diri saya dan juga kepada penonton di rumah, kita kena utamakan akhirat. Bermakna kita utamakan akhirat, kita adalah hamba Allah. Dalam waktu yang sama kita tidak lupa dunia. Allah Ta'ala berfirman, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah apa-apa yang baik untuk akhirat kamu dan jangan kamu lupa bahagian kamu di atas dunia. Ayat Al-Quran ini memberitahu kepada kita akhirat terlebih dahulu. Utamakan kehidupan akhirat, kemudian barulah kehidupan dunia. Dan jangan kita cari akhirat sampai tinggal dunia, dan jangan kita cari dunia sampai tinggal akhirat. Nabi bersabda, laisa bi khairikum man taraka dunya li akhiratihi. Bukanlah orang yang baik di kalangan kamu yang meninggalkan dunia kerana akhirat. Maka dia kena mencari dunia dan akhirat dengan arti kata
dia mengutamakan akhirat dan dunia dia tidak lupakan. Maka saya sebagai ibu bapa kepada penonton yang ada anak, ingatlah sabda Nabi SAW. Nabi bersabda, kullu mauludin yuladu ala fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajjisanihi. Setiap anak dilahirkan fitrah, anak tak tahu apa-apa, mereka itu umpama kertas yang putih. Maka ibu bapa lah yang mencawakan mengenai anaknya. Maka ibu bapa lah yang memajusikannya, yang menasranikannya, yang menyahudikannya. Maka ingatlah, peranan ibu bapa begitu besar. Maka ibu bapa hendaklah memainkan peranan, utamakan akhirat. Dalam waktu yang sama, kita tidak tinggalkan dunia, tapi kita utamakan akhirat. Kalau ingin menjadi doktor, jadilah doktor penghafal Quran. Kalau ingin menjadi orang yang bekerja dalam jabatan apa-apa pun, seperti menjadi pegawai, menjadi hakim, jadilah orang yang menghafal Quran. Baru sifat amanah ada di dalam hatinya. Barulah dia ini menjadi hamba yang takut kepada Allah Ta'ala. Maka dia berkhidmat pada masyarakat lillahi ta'ala, kerana Allah Ta'ala. Kerana dia tahu ini adalah yang penting sekali kehidupan akhirat. Dan jangan lupa, kita telah dapat hadiah yang begitu besar, hidayat daripada Allah Ta'ala melalui baginda Rasulullah SAW. Kita ambil yang lain. Yang hadiah Nabi kita tidak utamakan, yang hadiah yang lain kita utamakan. Ikutlah baginda Rasulullah SAW kepada ibu bapa yang berada di rumah, penonton-penonton, hatta diri saya sendiri yang taif ini juga, kita sama-sama ingat mengingati. Yakni kita utamakan akhirat. Kalau kita bekerja pun, ingat, jangan lupa Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana inilah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kepada yang bertanya, kepada penonton, marilah kita menghisapi diri kita sendiri. Ada kadang-kadang orang tu pernah berjumpa dengan saya merasa rugi Ustaz, kerana saya dalam waktu hari ini baru saya nak belajar agama. Maka janganlah kita rugi, anak kita rugi, kita cawakan anak kita dengan iman, dengan Islam. InsyaAllah kita tunggu panggilan. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Rodisa Osman daripada Sikamat Seremban Ustaz. So saya nak bertanyakan Ustaz kan, Alhamdulillah dengan izin Allah saya dapat cakap dengan Ustaz, saya dapat pencerahan dari segi tajuk pagi ini hadiah hidayah. So hadiah hidayah ini Ustaz merupakan satu hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Taala bagi hamba yang terpilih kan. Jadi Ustaz, untuk meraih satu hadiah hidayah ni Ustaz, salah satunya adalah bermimpi dengan Rasulullah SAW. Untuk pagi Ustaz, saya dan juga keluarga lah mohon pencerahan daripada Ustaz. Tips-tips bagaimana kita berpeluang untuk berjumpa Rasulullah SAW dalam mimpi Ustaz. Mohon pencerahan daripada Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Razita. Satu soalan yang begitu penting. Orang yang cinta kepada Nabi memang ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Allah Ta'ala berfirman, wa'lamu anna fiikum Rasulullah. Ketahuilah, sesungguhnya di sisi kamu, bersama kamu adanya baginda Rasulullah SAW. Tetapi Rasulullah tidak bersama dengan kita, tidak sesama dengan kita, tapi kita boleh berjumpa dengan baginda Rasulullah SAW. Maka yang pertama kita berdoa. Hatta saya dan juga penonton sekalian, Kak yang bertanya, memang ada ingin berjumpa dengan Rasulullah. Tetapi syarat kita nak jumpa Rasulullah, yang pertama, kita kena bersihkan hati kita. Bagaimana Allah Ta'ala nak bawa Nabi berjumpa dengan Allah? Allah Ta'ala belah dada Nabi. Maksud membelah dada, iaitu menyucikan hati. Itu simbolik. Kita sucikan hati kita. Kita tak berjumpa dengan Rasulullah kalau hati kita masih lagi kotor. Kita tak berjumpa dengan Rasulullah. Bagaimana kita ingin bermimpi Rasulullah, sedangkan hati kita masih lagi lupa kepada Nabi Muhammad SAW. Maka ada ulama menetapkan bahawa untuk mendapat mimpi Rasulullah SAW, yang pertama dia kena memperbanyakkan selawat kepada baginda Rasulullah SAW. Maka memperbanyakkan selawat ini banyak-banyak. Ada ulama mengatakan hendaklah dia berselawat paling kurang 300 satu hari satu malam, itu paling kurang. Kalau lebih lagi itu lebih baik. Maknanya kalau tidak mampu juga,
selawat. Boleh 100 pun tak apa. Tapi yang paling penting berselawat. Yang kedua, hendaklah dia ini mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Ikutlah sunnah Nabi. Baik sekecil-kecilnya ataupun sebesar-besarnya, kita ikutlah sunnah Nabi SAW. Dan tidak kita buat sesuatu perkara kalau boleh kita sadarkan bagaimana Rasulullah buat, bagaimana Rasulullah melakukannya. Itu di antaranya. Dan yang ketiga, hendaklah kita ini menjalankan dakwah Nabi Muhammad SAW. Kerana dakwah kepada Nabi ini mengikuti Nabi. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Siapakah yang paling baik perkataannya daripada membawa manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan bahawa kita ini perlu mengajak manusia kepada kebaikan. Di antaranya ajak manusia agar cinta kepada Nabi, agar ingat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seterusnya, pastikan kita juga berkhidmat dengan umat Nabi Muhammad. Ini kita semua hendaklah bergaul dengan orang-orang yang ada keliling kita, baik jiran kita, baik ibu bapa kita, baik orang-orang yang berhampir dengan kita, dengan akhlak yang mulia. Ingat, Nabi dibangkitkan dengan membawa akhlak. Nabi SAW bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku ini dibangkitkan untuk menyempurnakan akhlak. Maka Nabi adalah manusia yang paling baik. Ditanya kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha bagaimana akhlak Nabi, Aisyah radhiyallahu anha menjawab, "Kana khuluquhul Quran." Sesungguhnya akhlaknya adalah akhlak Quran. Maka sesungguhnya bila kita ini mengikuti akhlak Nabi, Nabi akan kasih kepada kita. Bila orang itu kasih, pasti dia akan berjumpa dengan kekasih. Kalau kita ada kekasih, kita nak berjumpa dengan kekasih. Maka kalau Rasulullah kasih kepada kita, Rasulullah ingin berjumpa dengan kita. Maka kalau kita boleh berjumpa dengan Rasulullah dalam mimpi, itu mimpi yang benar. Kerana Nabi mengatakan, "Man ra'ani fil manam faqad ra'ani. Inna syaitan la yatamassalu bi." Sesungguhnya sesiapa yang bermimpi berjumpa aku, memang dia benar-benar bermimpi. Kerana syaitan tidak dapat menyerupai aku. Maka insya-Allah kita doalah kepada Allah setiap malam. Pastikan tidur dalam keadaan berwudu, membaca Al-Quran, kemudian berdoa kepada Allah. Dan mulai malam ini, saya pesan diri saya, Kak yang bertanya, Kak Wazita yang bertanya, penonton di rumah, mulai malam ini dengan rancangan hadiah hidayah ini, mari kita berniat setiap malam, ya Allah, temukan aku dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdoa dengan Allah, moga-moga kita mendapat kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada penonton, sama-samalah kita jangan ke mana-mana. Kita masih lagi mengucapkan hadiah hidayah kembali selepas ini.